Memang orang akan pandang kita, awak lelaki main dengan patung, awak biar betul kan. Yang itu kita memang tak boleh elakkan. Saya nak berkongsi ilmu ataupun pengetahuan mengenai etnik-etnik lain yang terdapat di Sabah dan Sarawak. Sebab ada beberapa etnik sebenarnya yang hampir pupus. Jadi pengetahuan ini adalah sangat berguna dan sangat penting. Biarpun berbeza dengan bidang kerjanya, didorong cinta yang mendalam terhadap bidang fashion, aktiviti menjahit dijadikan sebagai pendapatan sampingan. Anak jati kelahiran Kepulauan Borneo ini bertugas sebagai pramugara di sebuah syarikat penerbangan tempatan. Tanpa mempunyai sebarang latihan asas dalam seni jahitan, anak bongsu daripada 4 beradik ini mampu menghasilkan buah tangan yang tampak mewah. Contohnya seperti rekaan gaun perkahwinan dan gaun malam. Di samping itu, kesungguhan Wesley anak juntan dalam bidang jahitan juga dapat dilihat daripada hasil hobi uniknya dengan rekaan kostum pramugari versi anak patung. Semangat cintakan tanah tumpah darahnya disulami kekaguman dalam bidang peragaan mendorong pramugara ini melakukan sesuatu yang unik bagi membangkitkan aura sambutan Hari Gawai dengan cara tersendiri. Memandangkan Hari Gawai pada bulan 5, bulan Mei, jadi saya rasa okeylah, saya akan buat satu patung Borneo. Saya mulakan dengan satu patung busana Iban tradisi, iaitu ngepan saribas. Proses utama menghasilkan kostum adalah melakukan kajian. Langkah ini antara yang mencabar kerana tidak semua rujukan memberi maklumat tepat dari segi perincian busana. Malah, kostum bagi sembilangan etnik juga tidak dapat dikenal pasti oleh kerana belum pernah didokumentasikan. Kebiasaannya, Wesley akan meluangkan masa sekurang-kurangnya 3 jam sehari di kedai ini. Bagi pemuda berusia 33 tahun ini, pemilihan warna aksesori khususnya bagi busana etnik Sarawak adalah bertunjangkan bendera negeri itu seperti kuning, hitam dan merah. Manakala jenis-jenis manik yang dipilih berbeza mengikut kesesuaian bagi setiap kostum. Bagi proses pemilihan kain, material yang digunakan perlu bersesuaian dengan rekaan busana. Antara yang biasa digunakan adalah jenis satin dan baldu. Dan bagi etnik tertentu seperti Iban, rekaan pakaiannya memerlukan kain puak kumbu yang diterbangkan khas dari bumi Kenalang. Kebiasaannya, kos pembelian bahan-bahan aksesori akan mencecah sehingga RM300. Kewujudan lebih 60 suku kaum di Kepulauan Sabah dan Sarawak telah menghasilkan tradisi yang kompleks. Sebagai contoh, bilangan lilitan gelang tangan juga membawa maksud tersendiri. Saya lebih mengetahui etnik saya sendiri iaitu Iban. Tapi untuk etnik-etnik lain, saya terpaksa mencari rujukanlah. Sebab saya tak boleh buat main-main, saya tak boleh kurang ataupun terlebih. Sebab ini adalah melambangkan budaya untuk sesuatu etnik tersebut. Bagi kaum Iban, bulu pelepah tiruan dipotong kecil supaya bersesuaian dengan saiz patung dan kemudiannya diwarnakan. Pelepah ini diletakkan di atas kepala, simbolik burung kenalang, spesies haiwan kebanggaan negeri Sarawak. Sama seperti lilitan gelang tangan, sebanyak 5 batang pelepah dicocok bersempena nombor ganjil yang mewakili kaum lelaki masyarakat ini. Bagi aksesori lelaki, Wesley mendapat bantuan daripada sepupunya
Wilbert Jimbun, anak Peter, untuk menghasilkan paruh kenyalang, parang, sumpit dan perisai. Biarpun lebih 10 tahun menetap di Kuala Lumpur, kehidupan bersama sejak kecil di rumah panjang memudahkan mereka memahami kehendak masing-masing. Ia banyak membantu proses memperhalusi ukiran yang tentunya bukan kerja yang boleh dipandang enteng. Bila first dia ajak saya buat benda ni, masalah yang pertama apa material yang kita nak guna. Bila dah jumpa material tu, macam mana kita nak jadikan dia fit ataupun dia macam dimension dia ngam dengan doll. Benda tu kecil. So kadang-kadang bila nak potong, bila kita nak haluskan dia, dia akan patah. Rekaan busana tradisi wanita lebih rumit berbanding lelaki. Ia memerlukan penggunaan manik yang pelbagai dan aliran corak halus. Setiap perincian aksesori perlu ditelitikan agar ia dapat menyerupai rekaan pakaian yang sebenar dengan tepat. Bagi suku kaum Bidayuh, bilangan garisan pada pakaian merupakan simbolik kepada darjat kedudukan di dalam komuniti mereka. 9 garisan melambangkan kedudukan paling tinggi dan dihaskan buat para bangsawan. Merias patung adalah sesuatu yang sering dipadankan dengan kaum wanita dan sifat feminin. Secara tidak langsung, ia menimbulkan stigma dalam kalangan masyarakat apabila patung dikaitkan dengan golongan lelaki. Memang orang akan pandang kita, awak lelaki main dengan patung, awak biar betul kan. Yang itu kita memang tak boleh elakkan. Patung ni dia tak semestinya perempuan boleh main, lelaki yang tak boleh main. Tapi bagi saya, kalau setakat dia cakap saja, masuk telinga kanan keluar telinga kiri, inilah cara kita nak kembangkan, nak naikkan segala benda pasal Sarawak, nak naikkan khazanah Sarawak. Macam mana lagi kita nak bagi orang tengok apa yang ada kat Sarawak kalau bukan cara ni. Mungkin cara ni yang paling terbaik untuk kita sampaikan mesej yang inilah kaum ataupun etnik yang ada kat Sarawak. Di waktu lapang, Wesley tidak terlepas untuk berkongsi dan memuat naik gambar patung Borneo rekaannya menggunakan pelbagai jenis platform di media sosial. Wanita kelahiran Sibu Sarawak berusia 37 tahun ini juga tidak melepaskan peluang bagi mendapatkan koleksi patung Wesley. Koleksi Wesley ni amat menarik perhatian kerana dia punya perincian kemas dan akan sama dengan baju tradisional yang terdapat di Sabah Sarawak. Contohnya Iban, Bidayu, Kadazan, dia tak sama. Walaupun dia Iban, tapi daerah dia lain-lain. So itu yang menarik perhatian saya. Dengan gabungan elemen moden dan tradisional, usaha mengangkat khazanah berharga ini adalah sesuatu yang luar biasa dan bukan mudah untuk diselami oleh darah muda. Selain pada side income ni, saya nak berkongsi ilmu ataupun pengetahuan mengenai etnik-etnik lain yang terdapat di Sabah dan Sarawak. Sebab ada beberapa etnik sebenarnya yang hampir pupus. Jadi pengetahuan ini adalah sangat berguna dan sangat penting. Saya berharap saya dapat memberi inspirasi kepada rakyat Malaysia dan generasi-generasi yang akan datang untuk meneruskan tradisi dan warisan budaya masyarakat di Sabah dan Sarawak, terutamanya dalam busana tradisi. Sesungguhnya, usaha memelihara warisan budaya adalah sesuatu yang wajar dibanggakan.